Kita ada tetamu di talian di mana kaji selidik yang dilakukan baru-baru ini oleh platform e-dagang Shopee menunjukkan platform e-dagang mewujudkan mata pencarian dan peluang baru dalam persekitaran ekonomi yang semakin mencabar. Apa yang menariknya, sebanyak 72% adalah usahawan wanita daripada kesemua usahawan baharu yang lahir daripada e-dagang ini. Jadi sudah sedia bersama kami di talian ialah Vivianti Sarjuni, Pengurus Besar Sabah Kreatif Ekonomi dan Innovation Center Sinik dan pembangun komuniti. Selamat pagi. Selamat pagi Nabila, selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga Oni. Okey, kita nak bincang lebih lanjut di mana perniagaan perlu menjalani transformasi digital dan mampan secara selari dan usahawan wanita memerlukan akses kepada kewangan, alatan digital dan kemahiran untuk menjadikan perniagaan yang benar-benar mampan sehingga memerlukan mereka bentuk semula asas sistem dan proses. Jadi bagaimana untuk membantu usahawan digital dalam kalangan wanita bagi meningkatkan lagi pembangunan ekonomi dan negara? Vivian. Baik Nabila, terima kasih. Landscape perniagaan ini sentiasa berubah-ubah ya secara pesat ya dan saya yakin semua bersetuju. Nabila pun mungkin bersetuju bahawa peristiwa pandemik lepas telah memberi satu kesedaran yang satu kesedaran lah tentang kepentingan transformasi digital dalam apa industri pun, terutamanya perniagaan. Dari situ permintaan terhadap akses ataupun capaian kepada kewangan, macam Nabila kata tadi, kewangan, alatan digital dan kemahiran pun semakin meningkat. Dan pada hemat saya, Malaysia sudah pun mempunyai satu ekosistem keusahawanan yang sangat bekerjasama, inklusif dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma mungkin Nabila, apa yang saya boleh usulkan sedikit, ada 3 penambahbaikan yang saya akan bincangkan secara ringkas yang kita boleh buat dari segi pembangunan ekosistem yang lebih strategik. Nah, kita sudah ada entiti-entiti yang membawa mandat masing-masing ya, be it in technology, capacity building, commercialization and many more. Adalah lebih baik dan berkesan jika setiap entiti, terutama entiti-entiti yang memegang mandat kerajaan, dapat menganjurkan program-program pemerkasaan wanita, contohnya dalam konteks perusahaan dan transformasi digital. Sekurang-kurangnya mungkin boleh berkolaborasi, kalau tak anjurkan pun sekurang-kurangnya boleh berkolaborasi dengan pelbagai entiti akar umbi yang turut membawa mandat yang sama. Kedua, bila bercakap tentang e-dagang, internet ni adalah salah satu faktor yang sangat penting ya Nabila, dan ini adalah masalah yang sangat ketara terutamanya di pedalaman. Dan saya bercakap bukan sahaja di Sabah dan Sarawak, but also di Semenanjung Malaysia masih ada yang mengalami masalah capaian internet, dan saya harap capaian internet ini, apa pun masalah di capaian internet dapat dilaporkan dan dapat ditambah baik dari masa ke semasa. Dan yang terakhir dalam to answer your question Nabila, saya juga berharap agar data dan statistik, I really love your presentation about the statistic just now. Data dan statistik sentiasa dilaporkan dari masa ke semasa tentang progres wanita-wanita di dalam e-dagang. Bila tahu situasi semasa, barulah kita dapat bukan sahaja memantau tetapi cuba untuk menyediakan program ataupun bantuan terbaik untuk wanita yang berkecimpung di dalam bidang e-dagang ini. Dan saya berharap data dan statistik itu dapat dicapai oleh umum dan diterangkan dalam bahasa yang mudah difahami oleh semua, macam Nabilah buat tadi. Thank you so much. Baik Vivian, sebagai pengurus besar Sinik sendiri dan juga penuntut universiti yang kini sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang keusahawanan, apakah faktor kejayaan kepimpinan wanita dalam e-dagang ini sendiri? Okey, bercakap tentang faktor kejayaan ya, walaupun it is a very subjective topic, but personally to me faktor kejayaan kepimpinan wanita dalam e-commerce ataupun bidang-bidang lain adalah amat berkait rapat dengan beberapa perkara. In the context of e-commerce atau e-dagang, ada banyak faktor kejayaan tetapi saya highlightkan 2 saja kerana masa yang singkat. Yang pertama adalah pemasaran dan penjenamaan ataupun marketing and branding. Pasaran di luar sana is very competitive, and if you talk about e-commerce, it's, the nature is very competitive unless you have a very unique product or services. Kena pastikan branding dan identity
cukup kuat untuk bersaing di luar sana. Yang kedua adalah continuous learning, pembelajaran berterusan. Ini mungkin a bit generic, but saya sangat berharap agar wanita-wanita yang berkecimpung dalam bidang e-commerce untuk sentiasa meluangkan masa dan tenaga untuk belajar aspek-aspek di dalam e-commerce kerana ia adalah satu industri yang sangat pantas berubah. Kalau tak sentiasa mengikut selok-belok perniagaan e-commerce ni, kita mungkin akan ketinggalan. So kita ada banyak kursus-kursus yang ditawarkan oleh pelbagai pihak. Tinggal nak tak nak je Nabila. Jadi sentiasalah mempunyai minda yang bertumbuh ataupun orang putih kata growth mindset. Jadikan setiap kegagalan itu sebagai peluang untuk belajar dan menjadi lebih baik. Baik Vivian, kita tahu dalam apa pun situasi ada cabarannya tersendiri dan wanita dan dalam e-dagang, apa pula peluang dan cabaran yang semakin meningkat dalam e-dagang di sendiri? Apakah persediaan kita yang harus kita lakukan? Nabila, dengan dunia tanpa sepadan sekarang ni kan, for sure persaingan dalam e-dagang menjadi lebih kuat dan semakin mencabar untuk usahawan-usahawan wanita kita berjaya. Tetapi berita baiknya ada banyak kursus-kursus yang dapat membantu kita supaya lebih berdaya maju, inovatif dan kreatif di luar sana yang dapat kita ikuti. Kita ada Tekun, kita ada InScan, kita ada Meranti, MTDC, SME Corp, MDEC dan banyak lagi yang mengelolakan latihan-latihan yang dapat membantu wanita yang berkecimpung dalam bidang e-dagang. So usahawan wanita mesti sentiasa cari peluang, sentiasa rajin cari ilmu baru kerana bidang e-dagang ini sangat berkembang pesat dan tak terkejar. Jadi perlu sentiasa ada persediaan di situ. Satu lagi cabaran yang ketara yang saya nak kongsi di sini adalah wanita ini selalu dilihat sebagai mereka yang duduk di rumah, jaga anak dan sebagainya. Jadi ada cabaran dari segi menyeimbangkan peranan sebagai ibu atau isteri dengan menjalankan perniagaan lah. Jadi perlu ada sokongan yang kuat dari pelbagai aspek dan di sinilah mungkin kerajaan, NGO ataupun pihak-pihak berkaitan untuk dapat memainkan peranan di dalam mencari jalan untuk mengatasi masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Vivian, dalam usaha untuk memperkasakan usahawan wanita, kita mesti mencabar norma jantina dan Pertubuhan Bukan Kerajaan dan institusi kewangan mesti mencabar norma jantina ini untuk memperkasakan wanita dalam perniagaan. Jadi bagaimana mereka boleh memainkan peranan untuk memenuhi agenda ini? Selain daripada program-program kesedaran secara berterusan, ada banyak lagi langkah-langkah yang kita boleh tekankan dari segi memastikan wanita terus diperkasa dalam bidang perniagaan. Contohnya sokongan kepada polisi dan inisiatif yang menyokong hak kesamarataan wanita. And I think Malaysia has done really great in making sure women are continued to be empowered through not only initiatives to support them but the creation of new related policies. Contohnya insentif cukai ataupun mungkin geran-geran khas untuk wanita dalam jenis perniagaan keusahawanan sosial ataupun perusahaan berkaitan teknologi contohnya. Kemudian kita boleh juga pastikan bahawa dalam pada masa yang sama Nabila, kita memikirkan apa yang patut dilakukan dengan lebih dalam lagi apa yang patut dilakukan dengan lebih lagi di dalam memperkasa wanita dalam perniagaan. So we should and must include men in the conversation. This is something that I hope to be untuk kita lakukan secara berterusan. Saya pernah mengalami situasi di mana beberapa usahawan wanita yang mempunyai potensi untuk berjaya tidak dapat meneruskan impian mereka sebab suami tak begitu menyokong, suami tak benarkan dan selalunya ia berlaku di kawasan pedalaman. Dan inilah peranan kita untuk memastikan continuous conversation between men and women sentiasa dilakukan untuk melihat perspektif yang berbeza dan bagaimana untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut. In general, melalui pengamatan saya Nabila, ekosistem kita di Malaysia ni yang terdiri dari agensi persekutuan, negeri, NGO, universiti dan pihak swasta semakin rancak memastikan wanita terus diperkasa. And I think
we have done a really good job dan saya harap lebih banyak cerita-cerita kejayaan wanita dapat dipaparkan untuk menjadi inspirasi kepada semua, bukan sahaja on Hari Wanita Sedunia. Dan yang terakhir Nabila, saya berharap agar suatu hari nanti kita mungkin tak perlu lagi bercakap tentang gender norm, sebab pada masa tu semua dah faham bahawa jantina tidak menentukan jenis peluang yang ada untuk kita semua. Alright, Vivianti Sarjuni, Pengurus Besar Sabah Creative Economy and Innovation Centre SINIC dan Pembangunan Komuniti. Terima kasih kerana sudi berkongsi pandangan bersama kami.